Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. So, hari ini kita akan bincangkan 2.2 pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. So, dekat dalam video tu kita nampak itu adalah alveolus. So, hari ini kita nak bincangkan apa yang berlaku dekat dalam alveolus. Okay, awak dah tahu kan alveolus tu apa kan? Okey, objektif pembelajaran hari ini ialah memeriahkan pergerakan dan pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida dalam badan manusia. Jadi awak kena tahu pergerakan dan pertukaran gas, itu yang kita akan bincangkan. Dan yang kedua, mewajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okay, kita nak tengok macam mana struktur alveolus yang menyebabkan pertukaran gas boleh berlaku dengan cekapnya. Okay, ini adalah video animasi. Okay, macam mana? Okay, ini kita menyedut, menarik nafas dan udara akan masuk ke dalam trakea kita, seterusnya ke dalam bronkus, dan daripada bronkus akan dibawa ke bronkiol, dan bronkiol akan membawa udara yang mengandungi oksigen itu ke berjuta-juta alveolus. Okay, kita tengok apa yang berlaku dekat dalam alveolus. Okey, alveolus tu dikelilingi oleh jaringan salur darah yang sangat banyak. Nampak tu jaringan tu. Okey, awak dapat bezakan salur darah dengan alveolus dekat situ. Okey, yang tengah bergerak itu adalah sel darah merah. Okey, sel darah merah adalah sel yang berbentuk dui cekung yang tidak mempunyai nukleus. Okay, yang warna biru dekat dalam alveolus itu adalah molekul oksigen. Okay, awak nampak dia meresap masuk tu ke dalam salur darah. Okay, macam mana dia boleh meresap masuk ni? Kerana dekat dalam alveolus kepekatan oksigen sangat tinggi. Jadi kawasan yang berkepekatan tinggi akan meresap masuk ke kawasan berkepekatan rendah. Tak silap cikgu, tingkatan 2 resapan yang awak ada buat eksperimen menggunakan agar-agar tu. Lepas tu agar-agar jadi warna biru tu. Okey. Yang itu pula ialah resapan karbon dioksida ke dalam alveolus. Okey, kerana dekat dalam salur darah kepekatan karbon dioksida sangat tinggi dan dia akan pergi kepada kawasan berkepekatan rendah iaitu dalam alveolus, dan alveolus akan membawa karbon dioksida itu ke bronkiol, dan bronkiol akan hantar ke bronkus. Bronkus akan hantar ke trakea dan akhirnya kita akan menghembus nafas untuk mengeluarkan karbon dioksida yang badan kita hasilkan. Okay, clear Okay, lepas tu cikgu pergi satu persatu, masih lagi pergi satu persatu. Okay, ini yang ada dekat dalam buku teks awak. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah macam cikgu cakap tadi. Okey, kenapa dia boleh meresap masuk? Kerana kepekatan oksigen dekat dalam alveolus adalah lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah apabila kita menarik nafas. Okey, jadi daripada alveolus akan terus masuk ke dalam salur darah. Okey, next. Okey, dekat dalam darah, sel darah merah kita mengandungi sebatian yang kita namakan dia hemoglobin. Hemoglobin ni kalau dia tak ada oksigen, dia dalam keadaan warna merah yang sangat gelap. Kalau awak pernah tengok orang derma darah tu, di derma darah tu sebenarnya doktor ataupun nurse akan ambil darah yang tidak beroksigen lah. Okey, untuk kita dermakan. Jadi warna darah tu lebih gelap. So hemoglobin ni sebenarnya dia akan berpadu dengan oksigen ataupun bergabung dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Okey, oksihemoglobin ni dia adalah sebatian yang tak stabil dan berwarna cerah. Okey, hemoglobin ni berfungsi untuk membawa oksigen sebenarnya. Okey, dan nama dia kalau dia bergabung dengan oksigen ialah oksihemoglobin. So boleh nampak dia punya persamaan dekat tepi tu, dekat atas ni, atas cikgu ni. Okay, selepas tu bila darah kita dah menjadi oksihemoglobin, oksihemoglobin ini akan diangkut ke jantung.
Okey, kat jantung ini, jantung akan pam darah tu untuk hantar ke seluruh badan kita. Okey, dekat jantung ini kita namakan dia sistem peredaran darah. Ini kita akan sentuh nanti, tak silap cikgu, selepas ni, bab 3. Okey, sistem peredaran darah. So, awak kena ingatlah daripada peparu akan pergi ke jantung. Okey, seterusnya, darah itu akan dihantar, jantung tadi akan pam darah tu ke seluruh bahagian badan dan dekat bahagian badan tu, bila darah dah sampai dekat bahagian badan yang kekurangan oksigen, oksihemoglobin akan terurai menjadi oksigen dan hemoglobin. So, hemoglobin akan kekal dekat dalam sel darah merah, oksigen akan meresap masuk ke dalam sel badan kita. Okay, kenapa nak kena meresap masuk dekat dalam sel badan kita? Sebab sel badan kita, yang tu ada persamaan dia, oksihemoglobin akan bertukar semula menjadi hemoglobin dan oksigen. So, dia akan masuk dekat dalam sel badan kita sebab sel badan kita perlu melakukan respirasi sel. Okay, respirasi sel ialah oksigen akan mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga. So, setiap badan kita ni, macam cikgu ada sebut sebelum ni, perlukan tenaga, jadi oksigen tu yang akan mengoksidakan glukosa. Glukosa tu daripada nutrisi. Ingat lagi tingkatan 2, hasil akhir pencernaan kanji, karbohidrat. Okay, lepas itu dia punya persamaan, glukosa tambah oksigen akan menghasilkan karbon dioksida tambah air dan tenaga. So, karbon dioksida yang dihasilkan tu akan meresap masuk semula ke dalam salur darah. Okay, macam biasalah sebab dekat dalam sel kepekatan karbon dioksida tinggi, jadi dia akan meresap masuk ke dekat dalam salur darah yang membawa oksigen tadi yang mempunyai kepekatan karbon dioksida rendah. Dia bergantung, dia akan meresap masuk macam tu je. Meresap sebab kepekatan. Dia nak seimbangkan balik kepekatan tu. Okay, ni cikgu rasa sebut. Cikgu dah sebut. Okay, so karbon dioksida dibebaskan dalam sel, meresap masuk ke dalam kapilari darah dan terus diangkut ke alveolus untuk disingkirkan. Okey, kepentingan adaptasi struktur alveolus macam cikgu cakap tadi. Okay, adaptasi struktur alveolus telah meningkatkan kecekapan dan memaksimumkan pertukaran gas dalam badan. Okay, ini dia. Okay, apa dia adaptasi yang pertama? Boleh rujuk dekat muka surat 56. Okay, adaptasi yang pertama ialah ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah yang sangat nipis, senipis satu sel. So, bila dia nipis, dia akan meningkatkan kadar resapan. Sebab dia nipis, jadi senang nak berlaku resapan. Resapan tadi tahu, kepekatan tinggi kepada kepekatan rendah. Okay, yang kedua ialah kelembapan dinding alveolus. So, dinding alveolus tu dia lembap menyebabkan gas respirasi senang nak melarut dan senanglah dia nak meresap ke dalam kapilari darah. Okay, dia senang nak melarutkan. Okay, yang ketiga, okay, jaringan kapilari yang meliputi alveolus. So, semakin banyaknya jaringan kapilari darah meningkatkan kadar pertukaran gas. Lagi senanglah pertukaran gas nak berlaku antara alveolus dengan salur darah, kapilari darah. Okay, yang ketiga, okay, luas permukaan alveolus. So, disebabkan ada berjuta-juta alveolus dekat dalam kita punya paru-paru, dia akan menyediakan luas permukaan yang besar lah untuk pertukaran gas berlaku. Okay, yang ini soalan dia suka tanya, ada soalan dia akan tanya. Okay, nyatakan bagaimana alveolus beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan penyerapan gas, contohnya, ataupun pertukaran gas. Yang itulah yang awak kena bagi tadi, faktor-faktor dia. Okey, selain daripada 4 tadi, 4 struktur alveolus yang menyebabkan peningkatan kecekapan
pertukaran gas. Ada juga sebab lain iaitu perbezaan kepekatan gas dalam alveolus dan juga kapilari darah juga membantu untuk meningkatkan pertukaran gas. Okey, itu saja untuk 2.2. Jumpa lagi. Terima kasih.